Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadrat-Mu ya Allah. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak ada. Engkaulah Allah yang maha ada dan maha mengadakan. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami mati. Engkaulah Allah yang maha hidup, mengurniakan nikmat kehidupan. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mendengar. Engkaulah Allah Al-Basir yang mengurniakan kami nikmat sebuah pendengaran. Ya Allah, dahulunya kami tidak melihat. Engkaulah Allah As-Sami' Al-Basir yang mengurniakan kami nikmat sebuah penglihatan. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mengetahui barang sesuatu. Engkaulah Allah yang mengurniakan kepada kami pengetahuan demi pengetahuan. Namun kami sedar dan insaf, pengetahuan kami ini amatlah kerdil berbanding lautan ilmu-Mu yang maha luas. Maha suci-Mu wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ayah ibu kami, tok nenek kami, guru-guru yang mendidik kami, ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, sekalian muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa, ayah ibu, abang kakak, para pemimpin di semua peringkat, rakyat jelata, citizen, netizen, bakal-bakal ahli syurga, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Rasanya tazkirah pagi ni pun tak perlu dah. Kita sudah mendengar tazkirah yang official. Tazkirah yang official ialah seruan azan. Seruan azan tu tazkirah tu. Azan, qamat, bacaan imam di dalam solat. Wow, surah As-Sajdah. Rakaat pertama, masya-Allah, cukup dah. Masya-Allah, masya-Allah. Apa yang kita nak bincang pagi ni, surah ataupun pages Al-Quran yang paling seram di dalam Al-Quran. Tandakan 155, 156. Al-Quran kita tuan-tuan ada berapa muka surat? Nak tanya tuan-tuan biasa baca Quran ni. Berapa muka surat Al-Quran kita? Muka surat terakhir Qul huwallahu ahad tu muka surat berapa? Sudah tak pernah orang tanya pula Ustaz. Ada orang tanya pula, muka surat kita berapa? Quran kita berapa muka surat? Soalan tu relevan berbanding, mungkin ada orang tanya Perlembagaan Malaysia berapa muka surat? Itu orang law lah. Itu kena tengok pula cetakan mana. 30 juzuk semua orang tahu. 114 surah. Anak, tuan-tuan, cucu, ayahanda, bonda tahu. 114 surah. Muka surat Al-Quran. Jumlah ayat ada khilaf. Yang biasa orang sebut 6,666. Tak apalah. Ada yang kata 6,200. Tak apa. Al-Quran kita ada berapa tuan-tuan?
Ada nak sharing? 600? Ya, saya yakin ayah anda bunda tahu dah. Tahu dah. Mungkin tak ingat je. 604. Saja je share. Balik nanti cuba tengok Quran di rumah kita betul tak? Kalau Quran rumah kita dia bukan angka 604, itu mungkin cetakan bukan Osmani. Cetakan Osmani sama. Quran di Mekah, di Madinah, Quran di masjid kita, Masjid At-Taqwa, sama. Di Selayang Baru ada satu masjid yang sama dengan Masjid At-Taqwa. Ada Masjid At-Taqwa Selayang Baru. Ada beberapa masjid yang nama Taqwa ni. Masjid At-Taqwa. Restoran Taqwa tu satu hal lah. Ni Masjid At-Taqwa. Jadi Al-Quran yang kita baca pagi tadi surah As-Sajdah, rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Insan. Allahu Akbar, kata nak datang ke depan ni rasa kemah dah, masya-Allah. Tuan iman kita, masya-Allah, tabarakallah. Kita satu nikmat dapat semayang berjamaah, sudahkah nikmat itu disyukuri. Semayang berjamaah subuh dan solat subuh hari Jumaat adalah sebut harga solat subuh yang terbaik. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini akan menambahkan lagi kebaikan dalam kehidupan kita. 157. Saya yakin jemaah bawa nota semalam. Yang tujuan akhir nota ini supaya cerita-cerita tentang neraka di dalam Al-Quran boleh dibincang di luar masjid. Bila ada buku nota kecil macam ni, kita boleh berbincang lah. Boleh bincang suami isteri, anak-anak. Boleh jadi bahan usrah. Kan? Bahan usrah. Bercerita tentang benda yang benar. Benda benar. Dalam surah yang kita baca tadi, yang kita diperdengarkan oleh Tuan Imam, surah As-Sajdah khususnya, di antara ciri ahli neraka yang akan kita tengok juga dalam ayat yang siap kita akan baca, semalam pun kita baca, ialah orang-orang kafir. Dia tak percaya hari akhirat. Dia tak percaya pertemuan dia dengan Tuhannya. Dia tak percaya. Itulah makna kepada rukun iman yang 6. Kita orang Islam, kita orang beriman, kita bawa rukun iman bahawa akhirnya dalam kehidupan kita ni, akhirnya kita akan melalui suatu proses yang panjang, meninggal, berada di alam barzah. Ini proses dia. Akhirnya apa? Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah As-Sajdah yang diperdengarkan tadi, orang kafir dia tak percaya, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah. Ni malanglah kalau penyakit ni ada dalam orang Islam, orang beriman, masalah. Dia adalah satu penyakit yang mesti diubati oleh tuan punya badan. Ni ada masalah. Kafar aku ni ada masalah. Kelas agama fardu ain. Kafar. Itu kita punya pemimpin-pemimpin lepas. Ada jasanya dalam menyusun kafar, kelas agama fardu ain. Itu satu modul, satu syllabus, masya-Allah, tabarakallah. Follow je modul tu, insya-Allah. Kelas agama fardu ain yang paling asas ialah yang 3 itulah. Ilmu usuluddin, tauhid, akidah, ilmu fiqh, tata cara pelaksanaan ibadah, dan tasawuf, ilmu akhlak. Setiap apa yang kita kerjakan, dia ada 3 benda ni. Solat kita yang kita kerjakan tadi, dia ada akidah, kepercayaan orang yang mengerjakan ibadat solat. Ada fiqh solat, ada tasawuf, ada akhlak. Di sebelum, adab-adab sebelum, semasa dan selepas solat. Masya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan tak ada Quran tu, boleh semak, boleh buka muka surat 155 dalam handphone pun. Kalau betul kita installkan Quran yang betul, Quran yang Osmani yang betul, kita boleh tengok muka surat. Kita boleh buka dalam handphone tuan-tuan. Boleh buka dalam Quran, dalam nota yang kita dah bagi tu. Mari sama kita membaca surah Al-A'raf ayat sekali lagi, ayat 38, ayat 39, kemudian kita masuk ayat ke-40.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل
تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama umat-umat terdahulu daripada kamu, iaitu dari kalangan jin dan manusia. Tiap-tiap umat yang masuk ke dalam neraka mengutuk akan saudaranya golongannya sendiri, hingga apabila mereka semua berhimpun di dalam neraka, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di kalangan mereka, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami dahulunya di dunia. Oleh itu berikanlah kepada mereka azab seksa yang berlipat kali ganda dari azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab neraka yang berlipat kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Dan berkatalah golongan yang pertama, yakni ketua-ketua di kalangan mereka, kepada golongan akhir, yakni pengikut-pengikut, jika demikianlah hukuman Tuhan, maka tidak ada lebihnya kamu berbanding kami. Allah berfirman, oleh itu rasakanlah azab seksa disebabkan apa yang telah kamu usahakan. Ayat 38, ayat 39, sebagaimana kita bincang yang lepas, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kesudahan orang-orang yang kafir di kalangan jin, kesudahan orang-orang yang kafir di kalangan manusia, mati tanpa syahadah. Bagaimanakah kesudahan kalangan orang yang beriman yang mati dalam keadaan timbangan amal kejahatannya melebihi amal kebaikan. Masuk cerita dia apa? Masuk ke dalam neraka. Dan lebih dalam, lebih deep ayat ini, Allah Ta'ala zoom kepada perbualan. Kalau filem tu dia zoom ke dalam, tengok sudah berlaku dialog. Ada satu dialog daripada golongan yang ramai. Siapa yang ramai? Rakyat yang ramai, murid yang ramai. Yang tak berapa ramai, pemimpin. Pemimpin tak ramai, tapi pemimpin selaku pembuat dasar, guru sebuah yang meletakkan arah tuju pendidikan. Nak bawa ke mana anak murid, nak bawa mana pemimpin ini, rupa-rupanya boleh memberi kesan sama ada imma syakira wa imma kafura. Tadi dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala memberikan dua jalan. Allah Ta'ala siapkan sistem. Boleh saja kita sembahyang di rumah, boleh, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan memilih, ayahanda bunda memilih untuk sembahyang berjamaah di masjid. Kita dah biasa sembahyang di surau, di rumah. PKP yang begitu panjang, dah biasalah sembahyang subuh dekat rumah. Sedap pula sembahyang subuh kat rumah. Dia main butir tu. Kan dia tengok kawan-kawan kita, mana tak sampai-sampai masjid dah buka. Syekh, ana dah seronok sembahyang kat rumah lah. Kalau datang kat masjid, ana makmum, kat rumah ana imam. Dia main hujah pula. Tapi bukan masjid ni lah, masjid lain. Allah. Tak, kita mari juga. Sebab kita tahu ini yang asalnya sembahyang berjamaah. Kita pilih, kita diberikan pahala di atas pilihan itu. Kita ada pilihan untuk puasa sunat dalam bulan Rajab, dalam bulan Syaban.
Dalam bulan Ramadan nanti tidak ada pilihan. Kita puasa juga, tak apalah. Kita puasa jugalah. Puasa tak lama lagi puasa hari putih bulan Syaban. Hari-hari putih tak lama lagi dah. Ini kita berada di awal bulan Syaban. Tuan-tuan jangan lupa doa. Syaban ni ada doa awal bulan. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Doa sahabat yang dengar doa ini adalah Talhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Awal bulan. Doa ni laku sekali sebulan. Bila? Awal bulan. Awal bulan Syaban, awal bulan Rajab. Kan? Doa ni cantiknya bila kita baca nampak anak bulan. Nampak anak bulan? Sebab dalam doa tu ada bunyi Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu, hei bulan, adalah Allah, Tuhan yang sama. Hilalu rushdin wa khairin. Inilah bulan yang kami mendambakan kebaikan yang berganda dan juga kesejahteraan yang berlipat kali ganda dari sisimu, wahai Allah. Tuan-tuan sidang Jumaat yang mati dikasihi Allah, Allah Ta'ala menceritakan bagaimanakah kesudahan mereka yang ketika di dunia berkasih sayang, tapi kasih sayang mereka itu bukan di atas rangka yang sebenar. Tuan-tuan dah baca belum surah Al-Kahfi, ya? Mungkin ada yang dah baca sikit surah Al-Kahfi. Hujung surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menceritakan pada ayat 102 dan ayat 103 orang-orang kafir. Bagaimana keadaan orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apa pandangan kamu, wahai manusia, apabila orang kafir itu mengambil selain daripada aku menjadi penolong-penolong di dalam kehidupan mereka, bahkan menjadikan selain daripada aku menjadi Tuhan. Sesungguhnya kami, kata Allah, menetapkan kesudahan bagi orang kafir itu Jahannam, neraka Jahannam. Jangan ada pula di kalangan kita segan-segan pula nak sebut orang kafir masuk neraka. Tak, fakta orang kafir mati dalam kekafiran. Kadang-kadang kalau kena gaya cerita-cerita macam ni menyebabkan orang kafir terfikir, akhirnya mereka belajar kenapa orang Islam ni sangat yakin bahawa orang yang kafir itu mati dalam kekufuran masuk neraka. Jadi dia pun tak naklah masuk neraka. Tadi belajar. Oh, ada cerita di dalam Al-Quran. Quran yang kita baca ini ancaman neraka. Tentu tengok nota kat depan ni, penyusun letakkan ada bahasa Mandarin, ada bahasa Tamil. Kerana ayat Quran bahkan cerita syurga neraka ini bukan untuk orang Islam. Dia ada untuk peringatan kepada kawan-kawan kita kalangan Mandarin, Tionghoa, kalangan kawan-kawan kita berbangsa India yang belum, yang majoriti yang bukan Islam di negara kita ini, agar mereka bersama-sama kita. Kita nak apa yang kita faham, kita yakin hari ini, kita nak kawan kita, jiran kita mendapat nikmat yang sama. Jadi apa yang berlaku ialah dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menceritakan ayat berikutnya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku mengkhabarkan kepada kamu amal-amal yang merugikan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sesat di dalam usaha mereka ketika kehidupan di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka apa yang mereka buat itu baik-baik belaka. Ayat 104. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka ketika di dunia mereka menyangka apa yang mereka perjuangkan itu benar. Ustaz, diorang ni memang sangat committed lah dalam perjuangan diorang ni. Mereka sangat yakin dengan apa yang mereka perjuangkan. Ya, ada dalam Quran. Allah Ta'ala menceritakan. Sebab tu kita sendiri kena muhasabah. Cek betul tak apa yang aku fikir, apa yang aku baca, apa yang aku faham ni benar.
mengaji. Jangan satu guru baru baca. Takut. Kebenaran kita yang kita bawa sampai umur 40, 50, 60 ni, dekat akhirat rupanya salah. Masya-Allah, tabarakallah. Oi, memang ni masing-masing ayat ini ditujukan kepada kita masing-masing. Cek balik kan. Pertama, adakah benar apa yang kita yakin? Selagi kita tak habis mengkaji Al-Quran, jangan berhenti mengaji Al-Quran. Banyak lagi tuan-tuan, baca Quran, tengok Allahu Akbar. Banyak lagi yang belum kita faham. Tiba-tiba dalam keadaan kita tak faham, mengaji pun tak betul, kita boleh salahkan orang yang kita tahu dia lebih banyak mengaji daripada kita. Ini tak betul lah. Mana mungkin seorang yang sedang diperiksa jantungnya mempertikaikan pakar jantung. Pandai-pandai pula doktor jantung nak suruh aku ini, ni jantung aku. Janganlah macam tu. Kita sedang bercakap dalam tajuk kesihatan di depan pakar jantung. Jantung kita ada masalah, kita nak maki pula doktor pakar jantung. Tak betul. Hal yang sama berlaku di dalam apa sahaja ekspertis, apa sahaja jurusan, apatah lagi dalam menjurus berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi ayat yang kita bacakan ini peringatan untuk kita sentiasa bermuhasabah tentang apa yang kita fikir, apa yang telah kita usahakan seawal dengan niat. Hari ini hari Jumaat, apa benda yang Jumaat lepas kita tak buat pada hari Jumaat, kita cuba buat hari ini. Amalan-amalan sunat, kan. Kok ada dosa yang kita lakukan pada Jumaat minggu lepas, kita tidak akan ulang pada hari ini. Hari ini kita nak banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak daripada Jumaat lepas, bahkan lebih banyak daripada hari-hari yang berlalu. Salawat penuh rasa cinta. Kat luar tu dah ada pisang dah, masya-Allah. Orang berebut-rebut nak infak, masya-Allah. Hari ni kita memperbanyakkan infak kita, ada tabung-tabung kita, masya-Allah. Infak online, infak offline pun ada, masya-Allah. Hari ni kita memperbanyakkan senyum. Hari ni kita membersihkan tubuh badan kita, semua aspek fizikal, rohani, emosi pada hari ini. Hari inilah hari yang gembira. Allah Ta'ala berlipat kali gandakan. Tuan-tuan yang lapang mau datang awal sikit masjid. Tak tahu masjid buka pukul berapa, tapi taklah buka awal sangat, tapi kita antara yang awal untuk sampai ke masjid, masya-Allah. Hari ini sembahyang sunat duha kita, kan, istighfar kita, Al-Kahfi kita selesaikan awal. Al-Kahfi selesai awal. Yasin memang dah selesai dah tadi, masya-Allah. Surah Insan dengan surah Imam dah wakilkan kita dengan surah As-Sajdah, masya-Allah. Kita baca lagi dan lagi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Tuan-tuan boleh baca buku ni, insya-Allah. Besok kita sambung lagi berkaitan dengan pages Al-Quran yang paling seram di dalam Al-Quran, paling mendebarkan, iaitu muka surat 155, 156. Saya tengah susun e-book tajuk muka surat Quran yang paling seram, insya-Allah. Kalau dah siap nanti nak bagi free, tuan-tuan. Kena ada email lah. Di e-book ni kena ada email. Ada email. Apa yang kita bincang ni tengah susun. Nanti kita tuan-tuan bagi email, kita bagi e-book. E-book percuma, insya-Allah. Sekadar itu, ampun maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum tasbih wa